data penuh bagi setiap perangkaan. Referensi saya adalah Global Coronavirus Update yang dimiliki oleh Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa WHO. Manakala referen yang saya pakai bukanlah referen daripada agensi. Kalau agensi hantar saja satu news, saya akan tengok agensi kod daripada mana dan saya akan masuk ke web tu untuk mengesahkan tie to tie antara yang disemak oleh penyebar berita dengan maklumat yang dipetik daripada rangkaian maklumat adalah tepat dan seiring. Tapi di Thailand, trend membiarkan mayat di jalanan berlaku lagi. Hari ini saya buatlah perbandingan data sikit yang mana saya kumpul untuk saudara lihat data bandingan beberapa negara. Terutama kita boleh melihat data bandingan yang biasa saya bagikan, iaitu United Kingdom dan Indonesia. Kita mula dengan data di Indonesia. Indonesia hari ini melepasi angka kematian yang tertinggi, iaitu 10 kali ganda daripada angka kematian kita. Pertama kali Indonesia hari ini kembali melepasi angka 2,000 kematian. Saudara boleh tengok itu adalah latest yang dikeluarkan petang tadi. Kerana bila kita stream malam, kita boleh ambil data hari ke hari. Kalau saya stream petang, saya terpaksa ambil data 24 jam sebelum. Jadi Indonesia hari ini kekal dengan angka yang tinggi daripada 28,000, dia turun daripada 50 pergi kepada 28 semalam, dia melambung balik 45,000 kes sehari ini hari. Dengan catatan yang perlu kita beri perhatian adalah angka kematian yang meningkat tinggi. Sekali lagi, kita gunakan data ni memberi gambaran tentang betapa pantasnya varian Delta merebak. Kerana Indonesia juga mengesahkan bahawa mereka adalah negara varian. Kita tengok pattern, kita dah tahu tuan-tuan, kalau main puluh-puluh ribu ni adalah pattern varian. Indonesia juga mengalami masalah yang sama walaupun telah membuat lockdown di keseluruhan Pulau Jawa dan Bali yang paling padat dan paling teruk terjejas, tetapi mereka tak dapat menurunkan angka. Malah Indonesia telah mengambil langkah berani kerana kadar kemiskinan yang tinggi, maka sektor ekonomi runcit ataupun sektor ekonomi kecil yang membabitkan penjaja dibenarkan beroperasi. Pasar malam, warung tepi jalan, restoran-restoran kecil dibenarkan beroperasi dengan limit setiap orang yang masuk makan hanya ada masa 20 minit dan mestilah meninggalkan premis untuk makan, dine in. Dengan angka yang Indonesia perolehi, kita jam tu saja untuk melihat data di United Kingdom. Data hari ini, United Kingdom telah mencapai 70% dua vaksin dan 88% dos satu vaksin. Berarti United Kingdom dengan rasminya telah menjadi negara herd community. Untuk yang menariknya juga tuan-tuan, daripada jumlah data yang ada United Kingdom tu, walaupun dia ada 25,000 jangkitan, tetapi jangkitan itu sudah pun mereka anggap seperti flu. Walaupun United Kingdom hanya akan mula menggazetkan COVID-19 sebagai flu mulai 1 hari bulan Januari tahun depan 2022. Tapi sekarang mereka telah memilih living with flu, di mana COVID akan dipindah daripada perkataan COVID-19 pandemik kepada flu. Epidemik aja, flu aja. Berarti bukan epidemik pun, dipanggil flu aja. Berarti mereka telah memulakannya lebih awal kerana angka jangkitan walaupun mencapai 400,000 kes sebulan. Tapi saudara boleh lihat data, mereka hanya dalam tempoh 28 hari, hanya 14 kematian. Berarti 2 hari 1 kematian. Itu beza untuk kita ukur dengan Indonesia. Indonesia menerima juga angka jangkitan yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada 2 kali ganda lebih tinggi daripada UK. Tetapi oleh kerana pemvaksinan hanya sangat rendah, kurang 10% daripada 270 juta, menjadikan Indonesia mengalami kadar kematian yang tinggi dan kemampatan wad kerana orang semua tak ada vaksin untuk menanganinya secara bersendiri. Jadi dengan angka saudara boleh lihat, kalau Indonesia mencatatkan 2,000 lebih angka kematian hari ini, United Kingdom telah mengumumkan dalam tempoh 28 hari mereka hanya ada 14 kes kematian, walaupun total jangkitan seminggu pada minggu pertama Julai, saya dah naik pada anda, mereka mencapai purata lebih kurang dalam 30,000 kes seminggu, iaitu 210,000 ke 250,000. Jadi walaupun saya bagi data seminggu awal Julai, saya anggap katalah data keseluruhan bagi bulan Julai yang belum mereka keluar kat ni, kemungkinan angka jangkitan telah 400,000. Tapi daripada 400,000 angka jangkitan, mereka tidak mengalami kepadatan hospital. Kerana yang ramai dijangkiti adalah 1 dan 2. Dan 1 dan 2 pun tidak diisolasi. Kerana pemvaksinan telah berlaku hampir 70%, berarti sekiranya A pergi kepada B, B pergi kepada C, C pergi kepada D, berarti mereka merebakkan wabak kepada orang yang telah divaksin. Berarti daya tahan kepada mereka yang telah divaksin kekal ada. Berarti herd community telah pun dibuka, telah diamalkan di United Kingdom.
Sebagai contoh, saudara tengok keratan. Selepas saja kerajaannya mengumumkan bahawa United Kingdom telah menarik balik perintah berkurung, 400,000 rakyat United Kingdom meraihkan percutian untuk melancong domestik dan juga dan juga di Kesatuan Eropah, kerana negara-negara yang telah memiliki kadar pemvaksinan yang tinggi dan mereka yang telah memiliki pasport, apa yang dipanggil sebagai pasport vaksin, bebas bergerak. Jadi 400,000 adalah angka yang besar, tuan-tuan. Satu ledakan kempen pelancongan bagi menghilangkan stres, beban kongkongan perintah berkurung yang begitu lama United Kingdom. Jadi United Kingdom memberi gambaran untuk saudara bandingkan pula dengan Indonesia, dan kita juga boleh mengambil benda yang sama, cuma kadar pemvaksinan kita telah meningkat dengan lebih baik, kerana hari ini sampai hari ini tuan-tuan 51% rakyat Malaysia telah pun menerima paling tidak satu dos vaksin. Saya ambil bahagian rakyat Malaysia tu, saya rasa Mahfuz letak yang tinggi, angkanya dah ada pada anda tu. Kita setakat ni 51% telah menerima paling tidak satu dos vaksin, dan kita ada sekitar 6 juta orang yang telah menerima lengkap 2 dos. Berarti perlahan-lahan. Kalau saudara bandingkan pula dengan Singapura, 6 juta penduduk aja. September baru boleh mencapai 80%. Berarti ada kerangka angka yang perlu kita tengok. Walaupun kita 3.4 juta penduduk mengikut Jabatan Perangkaan Keluaran suku pertama 2021. Malaysia adalah 34.7 juta penduduk. 33.7 juta penduduk. Singapura lebih kurang dalam 6 juta, 7 juta penduduk, tuan-tuan. Tetapi mereka juga hanya akan mencapai pemvaksinan 80% pada September. Berarti tempohnya hampir sama saja dengan Malaysia, kerana kita menjangkakan Malaysia akan mencapai pemvaksinan penuh 28 juta orang. Berarti 56 juta dos kepada golongan 18 tahun ke atas pada penghujung Oktober 2021. Saya tak ada data di Indonesia. Bilakah Indonesia akan menyatakan mereka akan sekurang-kurangnya mencapai jadual pemvaksinan? Kerana saya fikir keadaan Indonesia lebih kepada kekangan mengendalikan wabak yang jangkitannya sangat drastik. Pada kadar 45,000 kes sehari, dan sekarang angka kematian telah capai 2,000 sehari. Kita tengok di Thailand juga. Thailand, saya nak suka bandingkan saudara dengan Thailand. Thailand mencecah 0,5 juta kes hari ini. Untuk pengetahuan anda, Thailand hanya menerima angka 3 digit, jangkitan 3 angka bermula pada bulan Mei. Betul, sebelum tu Thailand adalah sebuah negara yang tidak mempunyai angka jangkitan lebih daripada 3. Dia hanya ada angka jangkitan, saya pernah lapor pada saudara, 66, 22. Kemudian dia jump up dan dia capai ke 900 pada bulan Mei, awal Mei. Berarti Thailand baru melalui bulan yang ketiga apa yang dipanggil sebagai jangkitan melangkaui 3 digit. Sedangkan kita telah 10 bulan. Kerana kita memulakan Oktober 2020 sebagai jangkitan 3 digit, kemudian pergi 4 digit dan terusnya bawa pada sekarang 5 digit. Tapi Malaysia baru mencapai 1 juta kes lebih dalam tempoh 10 bulan, tetapi Thailand telah mencapai 500,000 kes. Walaupun mereka baru 3 bulan berada dalam keadaan serangan parah varian. Thailand memang varian dia Delta. Dia sah kan. Kita varian bercampur-campur antara Delta, Alpha, dan untuk pengetahuan saudara, varian daripada Amerika Latin juga telah disahkan berada di tempat kita, iaitu Eta dan juga Kappa. Jadi boleh tengok pergerakan negara-negara ni. Macam saya bagi tahu kata Thailand 15,000 lebih. Berarti Thailand dah bermain dengan angka yang belas ribu dah lebih seminggu. Tak turun di bawah balik pada 10. Walaupun Thailand melancarkan lockdown di 6 negeri daripada 43 negeri. Thailand ni dia ada 43 wilayah dipanggil negeri lah. Jadi 6 saja. 1 Bangkok dan plus negeri-negeri yang berdekatan dengan Bangkok. Manakala Indonesia hanya melancarkan lockdown di 13 wilayah daripada 34 yang dia ada. Wilayah dia berasaskan pulau, 13 yang kena lockdown tu adalah wilayah yang berada dalam Kepulauan Jawa dan juga dalam Bali. Saya rasa itu je data yang saya boleh share dengan saudara secara ringkas hari ini. United Kingdom boleh dikatakan mula meraihkan apa yang disebut sebagai herd community. Singapura tidaklah begitu laju, walaupun sebuah negara yang dianggap paling maju di ASEAN, tetapi pemvaksinan kelompok mereka hanya mencapai 80% pada September. Berarti banyak duit, kurang rakyat, ekonomi maju, tetapi akses terhadap vaksin juga terhad. Jadi Singapura
juga mengumumkan bahawa pemvaksinan 80% hanya pada September. Berarti jadualnya hampir sama je dengan Malaysia kerana kita akan mencapai 28 juta vaksin yang disasarkan sebagai 100% tu pada end Oktober. Thailand saya tak tahu data pemvaksinan dia kerana mereka belum keluar bila tarikh mereka sasarkan untuk mencapai herd community dengan 70% atau 80%. Tetapi agak besar cabaran dia Thailand dengan 70 juta penduduk. Begitu juga Vietnam. Vietnam mengamalkan telah melancarkan lockdown di seluruh negara, iaitu tidak selepas 6 petang dan hingga 6 pagi, berarti 12 jam. Perintah berkurung di Vietnam tetapi industrinya terus berjalan. Dia belum lagi gazette essential dan non-essential kerana pattern kedudukan di Vietnam, sebuah negara yang mempunyai 70 juta penduduk, berbeza dengan pattern Malaysia. Kadar kemiskinannya jauh lebih banyak dan lebih besar. Pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah dan ekonominya benar-benar adalah ekonomi penghilangan kerana mereka saudara tahu bahawa penghilangan dan juga pertanian adalah ekonomi utama. Untuk mereka yang baru saja melihat benda ni, saya jelaskan kepada anda bahawa import beras Malaysia yang paling banyak sekarang adalah datang daripada Vietnam. Suka tak suka tuan-tuan, ada fakta yang mungkin terlepas pandang, tapi masa Covid ni kita share lah bahawa import beras kita yang terbesar tidak lagi datang daripada Thailand. Kita mempunyai import beras yang besar datang daripada Vietnam. Kemudian kita ada bekalan beras daripada Thailand dan kita ada bekalan beras daripada India. Jadi banyak perkara juga yang sekiranya melemah dan melumpuhkan Vietnam, dia juga boleh menjejaskan stok bekalan beras bagi tempoh jangka panjang sekiranya wilayah-wilayah pertanian turut dilanda bencana jangkitan. Buat masa sekarang ni hanyalah Ho Chi Minh saja yang serius dan Ho Chi Minh telah melancarkan perintah berkurung. Saya beritahu pada saudara je, kalau saudara cari saja, ada seorang tu dia beritahu maklumat yang ada dekat saya memang boleh dapat kat Google je. Memanglah tuan-tuan. Takkanlah saya nak masuk KKM lepas tu lari pergi ke KKM Thailand, lari pergi ke WHO. Takkanlah, tentulah saya ambil. Jadi fungsi garasi ni kita assemble. Saya assemble, saya seorang wartawan, jadi saya dah lama dulu proses news. News mana nak lepas je saya ambil. Jadi ada orang marah pula, dia kata buang masa tengok garasi ni, benda ni boleh dapat kat Google. Google lah. Saya bagi tahu itu data Thailand untuk saudara tahu tentang Thailand bahawa pattern yang berlaku di Thailand tidak berlaku di negara lain, iaitu membiarkan mayat mati di jalanan. Berarti sama seperti mana yang dialami oleh Ecuador, yang dialami oleh negara Venezuela, Peru, El Salvador. Pada peringkat awal COVID melanda wilayah tersebut pada sekitar bulan Ogos. Saya tahu sebab saya menulis cerpen mengenai cerita ni. Jadi saya akan ingat bila dia berlaku. Jadi bila mereka dilanda wabak dan mereka tak boleh menangani, orang miskin tak boleh menangani kematian keluarga kerana kos perbumian dan sangat tinggi. Tak jauh dari beberapa kawasan ni dia ada padang pasir kerana wilayah-wilayah yang ini mempunyai zon panas di bahagian Amerika Tengah. Maka mayat-mayat dibiar, tapi dia tak buang depan rumah tuan-tuan. Bagusnya orang-orang di Amerika Latin, dia pergi letak di padang pasir yang panas supaya mayat itu mereput sendiri kerana mereka tak mampu mengaturkan acara pengubumian mayat. Maka orang di Amerika Latin yang miskin mengambil trend membiarkan mayat anggota keluarga yang mati akibat COVID-19 mereput di padang-padang pasir yang panas. Okey. Tapi di Thailand trend membiarkan mayat di jalanan berlaku lagi. Betulnya ada lagi laporan mengatakan bahawa ini yang dibimbangi oleh Perdana Menteri Thailand, Chan Ocha. Dia kata ini tak sepatutnya berlaku. Tapi walaupun amaran telah dikeluarkan, tapi bagi saudara yang biasa dengan Bangkok terutama, saudara tahulah bagaimana keadaan ekonomi orang miskin. Jadi ada seorang tak mampu untuk menanggung kos dan sebagainya. Ada sebahagian juga adalah gelandangan kerana NGO mungkin tak begitu biasa dengan pattern merawat mangsa COVID yang mati di jalan. Dia tak ada. Jadi banyakkannya ni mayat semakin banyak ditemui dan menjadi risiko yang paling tinggi adalah mayat terbiar berjam-jam sebelum pasukan yang siap dengan pakaian PPE datang untuk menyelenggara mayat. Jadi ada banyak mayat ditemui di tepi-tepi jalan mati akibat positif COVID-19.